Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha, wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pengerusi majlis, Saudara Alif. Yang Ustazah hormati seluruh warga kerja KWAP yang dihormati sekalian, ya, mudah-mudahan semua kita pada saat ini dalam keadaan mendapat rahmat, maghfirah, keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, mudah-mudahan bersemangat insya-Allah tengah hari ini kemampuan untuk meraih kebahagiaan tersebut. Sahabat-sahabat sekalian, sebelum Ustazah membicarakan dengan membawa perbincangan ini, ya, dengan perkongsian ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ustazah saja je, ya tuan-puan sekalian, nak berkongsi bahawa di sana ada seorang ahli falsafah. Dia ahli falsafah, dia mengkaji tentang kehidupan manusia. Biasalah kalau kita sebut tentang ahli falsafah ni, masya-Allah, berfikir je kerja dia kan, ya. Seorang pemikir lah, pemikir. Biasanya ahli falsafah ataupun pemikir ni akan bertanya tentang bagaimana, ya, kenapa, itu biasalah, ya, yang akan selalu difikirkan oleh ahli-ahli bihi wa mawalah. Ustazah sambung semula, ya, sahabat-sahabat semua. Baik. Bercakap soal kebahagiaan. Pernah tak kita tanya pada diri kita sendiri, apakah makna kebahagiaan yang kita fahami? Ya, ini kalau bersemuka ni sahabat-sahabat, memang Ustazah akan tunjuk ni, ya, akan minta 5 orang ke 4 orang ke bangun untuk bercakap tentang apakah definisi kebahagiaan yang kita faham. Kita cakap nak bahagia, entah dalam kepala kita, dalam fikiran kita, bahagia tu ada kereta besar. Entah dalam fikiran kita, bahagia tu bila ramai pengaruh. Entah dalam fikiran kita, bahagia tu bila dapat jawatan, dapat kuasa, baru kita rasa puas hati kita, baru kita rasa bahagia. Silap-silap sahabat-sahabat sekalian, definisi bahagia pun kita tak jelas. Ya. Kalau definisi kebahagiaan pun kita tak jelas, ini memang kacau hidup kita. Ya, sebab itu kita seolah-olah macam mencari sesuatu yang tidak pasti. Sebab kita pun tak tahu kebahagiaan itu apa. Jadi kita bergerak pada sesuatu yang tidak jelas, yang tidak pasti. Ini haru biru hidup kita, sahabat-sahabat. Jadi mari kita melihat kepada definisi kebahagiaan itu. Kita dah faham dah bahawa semua orang mencari kebahagiaan. Kita dah tahu dah bahawa kita berdoa kebahagiaan yang sangat lengkap, iaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekarang pada poin yang ketiga, mari kita melihat apakah pemahaman kita terhadap definisi kebahagiaan. Sahabat-sahabat sekalian, Ustazah akan bacakan beberapa definisi kebahagiaan menurut pandangan para ulama. Dan mari kita melihat bahawa apakah sama ataupun tidak kebahagiaan menurut para ulama dengan kebahagiaan menurut kita sendiri. Pertama, sahabat-sahabat sekalian, bahagia ialah kondisi spiritual, kondisi kerohanian yang telah mencapai tahap ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Bahagia ialah satu keadaan kerohanian, satu pencapaian kerohanian yang telah mencapai tahap taqwa kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah dia kebahagiaan. Terlalu cantik definisi kebahagiaan ini.
yang dikaitkan dengan soal kerohanian kita yang dipenuhi dengan nilai ketakwaan kepada Allah. Hari ini sahabat-sahabat sekalian, kita berpuasa dalam bulan Ramadan. Hari ini adalah hari yang ke-14 Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang Allah nak berikan daripada Ramadan ini? Apa yang kita nak capai daripada madrasah Ramadan ini? Jawapannya sahabat-sahabat sekalian ialah Allah nak berikan kita kebahagiaan. Allah nak bagi kita bahagia. Siapa yang sebelum bulan Ramadan hatinya kacau, jiwanya tak tenang, tak rasa bahagia. Ya, Allah nak berikan kita kebahagiaan. Allah hidangkan kepada kita kebahagiaan. Dengan jalan apa? Dengan jalan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana takwa itu adalah kebahagiaan. Kebahagiaan itu adalah ketakwaan. Bermakna, ya, kita memahami bagaimana latihan ibadah puasa ni tuan-puan sekalian yang disebutkan dalam suratul Baqarah ayat 183 kalau tak silap ustazah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, telah diwajibkan kepada kamu puasa seperti mana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu mencapai darjat ketakwaan kepada Allah. Mudah-mudahan kamu tergolong dalam golongan yang bertakwa kepada Allah. Apa maksud di sebalik itu? Ya, dengan takwa kita akan bahagia. Dengan takwa kita akan beroleh kesejahteraan. Itu satu definisi tuan-puan sekalian. Kalau kita perhalusi pula definisi yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, sahabat-sahabat sekalian, Masya Allah, Subhanallah. Apa kata Imam Al-Ghazali? As-sa'adah. As-sa'adah ni cakap Arab. Cakap Melayu dia bahagia. Ya? As-sa'adah kulluha fi an yamlika ar-rajulu nafsahu wasyaqawatu fi an tamlikahu nafsuhu. Maksudnya adalah as-sa'adah, kebahagiaan itu seluruhnya adalah ketika mana seseorang itu ayyamlika ar-rajulu nafsah, ketika mana seseorang itu mampu menguasai dirinya sendiri. Wasyaqawah, dan penderitaan itu, kebinasaan itu, fi an tamlikahu nafsuh, ialah ketika mana seseorang itu dikuasai oleh nafsunya. Subhanallah, ya. Yang dinamakan bahagia bila kita boleh kuasai nafsu. Yang dinamakan derita bila kita dikuasai oleh nafsu. Beza sangat jauh. Sangat jauh bezanya tuan-puan sekalian. Ya, bila sebut kebahagiaan, menurut pandangan Imam Al-Ghazali tadi, ia berkait dengan self-control. Bagaimana kita menguasai diri kita sendiri. Bagaimana kita menguasai nafsu kita. Dalam erti kata, nafsu kita tu boleh dididik. Nafsu kita tu boleh menurut kata. Nafsu kita tu ada ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, itu yang dikatakan sebagai kebahagiaan bila kita boleh menguasai nafsu kita sendiri. Tapi ingat, kita tidak akan bertemu kebahagiaan apabila kita tidak boleh kontrol diri kita, nafsu kita. Sahabat-sahabat sekalian, yang dikatakan sebagai puasa ni tuan-puan sekalian, antara lain, Masya Allah, Subhanallah, ia adalah satu ibadah, satu latihan yang memberikan nilai kepada self-control ataupun kawalan diri. Kawalan diri, self-control. Tuan-puan tengok masa kita puasa. Masa kita puasa, kita seorang-seorang contohnya dalam bilik kita ataupun dekat office kita, kita perhati kat depan tu ada tong biskut. Ada tong biskut tuan-puan, ya, biskut sedap. Biskut tu biskut lapis, dalam dia ada krim. Dalam dia ada perasa coklat, dalam dia ada perasa strawberry. Pandang pula belah kanan tu, Masya Allah, ya, ada coffee 3 in 1. Makna kata kita ada air panas, kita seorang-seorang dalam bilik,
Kita boleh je nak kacau kopi tu, kita boleh je nak makan ya dengan biskut yang sedap tu. Hanya kita seorang, tak ada orang lain tahu. Anak kita tak tahu, semua orang tak tahu. Tapi kenapa kita tidak lakukan? Kenapa kita bertahan? Kenapa kita tak peduli pun? Tak kira lah ada tuang biskut ke, ada ayam goreng ke, ada burger ke, kita sedang berpuasa. Bermakna apa tuan-puan sekalian? Bermakna kita ada kawalan. Tanpa orang lain kawal, tanpa orang lain kontrol, tanpa orang lain, tanpa CCTV, tanpa semua tu. Dan kita tak perlu semua tu untuk kita istiqamah puasa daripada pagi sampailah waktu berbuka puasa. Bukan tak datang, ada rasa macam laparnya. Ya, ada rasa juga macam-macam lah kalau tak kuat iman ya tuan-puan sekalian. Tapi kita tidak perlu untuk dikawal oleh mana-mana pengawas pun. Tak perlu dikawal oleh mana-mana undang-undang pun, sistem pun, CCTV pun. Cukup kita mengakui, meyakini bahawa Allah melihat kita. Allah mengetahui hakikat yang kita lakukan, so kita boleh melaksanakan ibadah puasa, alhamdulillah, dengan jayanya. Nampak macam mana ibadah puasa melatih kita. Kita sedang puasa, tiba-tiba kawan kita cakap benda tak elok pada kita. Ya, entah-entah dia maki hamun kita tuan-puan sekalian. Masya Allah, bukan dia je pandai maki hamun. Kita pun pandai juga maki hamun. Lagi pro. Ya, kita pandai juga nak cakap benda-benda tak elok sebenarnya. Kalau ikutkan nafsu kita. Tapi kita mengatakan pada diri kita dan pada sahabat kita, inni saim. Aku puasa. Inni saim. Aku puasa. Bermakna apa? Aku dilatih untuk bercakap yang baik-baik. Aku dilatih untuk kawal kemarahan aku. Aku dilatih untuk kawal nafsu aku. Masya Allah, subhanallah. Tak ada orang lain pun tolong urut badan kita. Tak ada orang lain pun yang gosok badan kita suruh sabar. Tak ada. Hanya dengan kita mengatakan, inni saim, aku sedang puasa. Lalu kita rasa bertanggungjawab. Untuk apa? Untuk memastikan puasa kita ini jangan sampai akhirnya hanya dapat lapar dan dahaga saja. Jadi kita nakkan pahala daripada Allah. Kita nakkan keredaan Allah. Kita pun cuba sedaya upaya untuk mencari nilai dan kualiti pada ibadah puasa yang kita lakukan. Kita tak perlu orang jaga, tak perlu orang kontrol, tak perlu CCTV, tak perlu. Cukup kita mengatakan inni saim, aku sedang puasa. Bermakna jangan cakap yang tak elok. Bermakna kawal diri, kawal nafsu. Mudah-mudahan lepas puasa pun dah terbiasa dah. Kita kontrol diri kita sendiri. Inilah kehebatan ibadah puasa yang menjadi jalan kebahagiaan kepada kita semua. Kenapa? Sebab ia berkait dengan definisi kebahagiaan tadi, iaitu kebahagiaan adalah sejauh mana kita boleh kontrol nafsu kita. Masya Allah, subhanallah tuan-puan sekalian. Yang menyebabkan kita menderita susah hati sebenarnya bukan orang lain. Ya, bukan orang lain. Ini adalah hakikat yang kita kena akui dengan jujur, ya, dengan insaf. Kita menderita ke, sakit hati ke, susah hati ke, sebenarnya bukan kerana perbuatan orang lain kepada kita. Orang lain, memang orang lain boleh buat macam-macam lah. Dia terpulang lah, macam-macam je orang lain boleh buat. Orang boleh puji kita, orang boleh kutuk kita. Orang boleh suka kita, orang boleh sayang kat kita, orang boleh juga menyampah dan benci dengan kita. Kita nak kontrol orang lain adalah lebih payah berbanding dengan kita kontrol diri sendiri. Tapi kalau kita kata kontrol diri sendiri pun payah, maka apa tergambar tak pada kita lagilah payah nak kontrol sikap orang lain, nak kontrol perlakuan orang lain. Jadi sahabat-sahabat sekalian, subhanallah, sifir bahagia itu sangat mudah. Sifir bahagia itu sederhana. Bukan soal orang lain, bukan soal kita kontrol orang lain. Tapi kebahagiaan kita ialah bagaimana kita kontrol diri kita. Sebab itu, ya, macam mana kalam daripada ahli hikmah mengatakan, orang caci kita, orang benci dengan kita, ya, orang kata kita macam-macam. Ya, sekarang kita ada dua pilihan. Kita boleh menderita dengan cacian orang tu. Kita boleh menderita dengan makian orang tu pada kita. Tapi kita ada dua pilihan, sahabat-sahabat. Kita juga boleh bahagia. Kita juga boleh senang-senang hati je. Kita juga boleh mensyukuri lagi. Bahkan subhanallah sampai satu tahap bersyukur pula orang mencaci kita. Ya, kenapa tuan-puan sekalian?
kerana kita kontrol diri kita dengan izin Allah. Bagaimana kita kontrol, sahabat-sahabat sekalian? Kita cakap kat diri kita. Hati kita memang rasa nak marah. Ya, kalau boleh kita nak balas kejahatan orang dengan kejahatan juga. Tapi hati kita berkata-kata. Ilmu yang kita pelajari datang membantu kita, menjadi hujah kepada kita. Apa yang ilmu kita katakan? Apa yang suara hati kita katakan? Apa yang Allah ilhamkan kepada fikiran kita, kepada hati kita? Bahawasanya orang yang mencaci kita tu, yang mengutuk kita tu, pertama tuan-puan sekalian, yang mereka kutuk itu adalah lebih ringan daripada hakikat kebusukan yang sebenar diri kita. Percayalah. Orang tu mungkin kutuk kita sebab kita jumpa dia, lepas tu kita ni muka kita masam. Ya, kita jumpa dia dalam pertemuan tu, kita tak tegur orang tu. Kita masam muka je dengan orang tu. Dia bagi salam pun kita tak jawab. Lalu kita dikutuk habis-habisan atas momen yang 3 minit je. 3 minit. Kita buat sombong, tak nak layan orang, ya, tak nak senyum dengan orang, tak jawab salam orang. Itu adalah berlaku dalam 3 ke 10 minit macam itulah. Kita dikutuk 10 hari atas momen 3 ke 10 minit tu. Tuan-puan sekalian, andai kata dunia, andai kata orang lain mengetahui kita sepanjang hidup kita apa yang kita buat. Pada waktu yang kita duduk sorang-sorang, pada waktu yang tersembunyi daripada pandangan mata orang, pada 10 tahun lepas, pada 5 hari lepas, ya, apa yang kita buat, zahir dan batin, kalau dunia tahu, kalau manusia tahu, maka tak cukup 10 hari untuk kutuk kita, tuan-puan. Hakikat diri kita yang sebenar. Tapi Alhamdulillah, orang cuma kutuk kita 3 hari je. Ya, lepas tu penatlah dia. 10 hari je. Itu pun dalam keadaan 99% daripada hakikat diri kita ditutup keaiban itu oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi daripada kita sakit dengan cacian orang yang beberapa hari tadi, lebih baiklah kita mensyukuri nikmat Allah masih sudi menutup 99% daripada keaiban diri kita, daripada pandangan manusia. Kalau tak, 24 jam lah, ya, manusia akan kutuk kita ni sebenarnya, kalau tahu hakikat diri kita yang sebenar. Jadi tuan-puan sekalian, nampak tak macam mana orang yang dapat menguasai dirinya, menguasai nafsunya, tidak akan larut dalam kesakitan dan penderitaan. Ya, bahkan Masya Allah, oh dia kutuk saya ke? Tak apalah, dia bagi saya benda tak baik, saya tak nak terima. Itu ibarat orang bagi kita makanan basi. Kita nak makan ke? Olok-olok pun kita takkan buat. Kalau orang tu bagi kita makanan basi, terpaksa kita cakap minta maaf, makanan ni basi, saya tak boleh makan. Tak kira lah depan raja ke depan siapa, kalau makanan tu basi, tuan-puan sekalian, dah busuk, takkan kita nak gagahkan juga untuk makan. Tak, kita akan berterus terang, minta maaf, makanan ni basi, saya tak boleh terima. Tempatnya kat tong sampah. Ya, saya tak boleh terima. Saya tak boleh makan, nanti saya sakit. Demikian kalau orang kutuk kita, bermakna apa? Itu adalah benda buruk yang mereka hantar kepada kita. Tak payahlah terima. Tak payah terima. Tak terima tu maksud dia apa? Dah, jangan susah hati. Benda tu akan kembali kepada siapa yang bagi pada kita. Ya, dia akan kembali. Dia macam anak panah, tuan-puan sekalian. Dia akan masuk kat busur dia balik. Dia tak akan sampai kat kita. Dia akan dikembalikan. Dan bila kita tak terima, tuan-puan, dia tak akan menyakitkan. Bahkan, subhanallah, orang bahagia yang boleh menguasai diri dia, menguasai hati dia, dia mengatakan bagaimana? Kesian pada orang yang kutuk saya. Ya, bahkan silap-silap dosa saya dia ambil, pahala dia saya ambil. Dan saya tak nak lah. Ya, saya tak boleh bergembira dalam keadaan orang lain mendapat dosa saya dan saya mengambil pahala dia. Takkan saya nak bergembira dengan keadaan tu. Sebab seorang mukmin yang sebenar, macam Nabi sebut, tidak beriman kamu dengan sebenar-benar iman, sehingga kamu mencintai kebaikan kepada saudara kamu, seperti mana kamu mencintai kebaikan kepada diri kamu sendiri. Jadi kita takkan nak bergembira orang kutuk kita. Dan kita kata, tak apalah, saya ambil pahala dia, dia ambil dosa saya. Tak. Kita takkan bergembira dengan keadaan tu. Sebaliknya, Masya Allah, itu jadi jalan kebaikan kepada kita. Naik darjat, tuan-puan. Kenapa? Kita membalas keburukan dengan kebaikan. Ini peluang.
peluang kita nak balas keburukan dengan kebaikan. Bagaimana caranya? Masya Allah, kita sabar. Yang kedua, kita kontrol diri kita. Tenangkan diri kita. Kita doakan kebaikan kepada orang tersebut. Ya Allah, berilah petunjuk dan hidayah-Mu kepada mereka. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ya Allah, sempurnakanlah akhlak yang mulia kepada mereka. Ya Allah, tanamlah dalam diri mereka rasa husnuzan. Ya Allah, ampunkanlah dosa mereka. Aku ampunkan dosa mereka, ya Allah. Aku tak rasa apa-apa. Ya, subhanallah. Ini orang bahagia, tuan-puan. Sebab apa? Sebab dia boleh kontrol diri dia. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Tadi kita katakan bahagia ialah kondisi spiritual yang telah mencapai tahap ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang Ustazah nak memberikan sahabat-sahabat beberapa cara untuk kita meraih kebahagiaan tersebut, insya-Allah. Pertama, untuk kita meraih kebahagiaan tersebut, tuan-puan sekalian, perhalusi niat kita masing-masing. Perhalusi niat kita masing-masing. Subhanallah, muslimin muslimat, niat kita ini umpama sistem imun badan kita. Dia adalah sistem pertahanan badan kita. Sistem niat ini, tuan-puan sekalian, Masya Allah, sistem niat ini mengantarkan seluruh maklumat, keupayaan dan kekuatan kepada semua anggota tubuh badan kita supaya bertindak merealisasikan niat. Subhanallah. Kita ambil contoh ya, tuan-puan sekalian. Kenapa Ustazah katakan niat ini adalah sistem imun badan kita? Kalau kita tak ada niat nak puasa, tapi kita skip waktu makan. Ya, sibuk sangatlah kerja kan. Jadi tak sempat nak makan ni. Tapi kita tak niat puasa pun. Ya, waktu breakfast tak sempat makan, hanya boleh minum air je. Lepas tu ingat tadi pukul 10 nak makan contohnya kan. Nak minum lah, nak pergi restoran ke apa. Tak sempat juga, jadi tak makan juga. Itu sahabat-sahabat, keadaan tu silap-silap pukul 11 tu gastrik dah. Silap-silap pukul 11 tu angin sana sini dah. Ya, pening kepala, sakit badan sebab angin tu dah merata. Gastrik ya tuan-puan. Silap-silap tuan-puan sekalian, pedih hati, pedih hulu hati. Allah, pedihnya, rasa macam nak kena serangan heart attack pun ada juga. Kalau dah lapar sangat. Waktu tu kita akan bergegas untuk cari makan. Ya, seolah-olahnya tubuh badan kita ni mudah sangat sakit. Kenapa mudah sakit? Ialah sebab tak makan tadi, masuk angin apa semua. Sebenarnya sahabat-sahabat sekalian, kalaulah benda tu berlaku pada gambaran yang sama, cuma dia berbeza pada niat. Ya, pada hari tu kita dah niat dah, malamlah kita niat. Ya, kita nak puasa sunat esok hari. Tapi entah bagaimana, wallahu ta'ala, ya, wallahu ta'ala a'lam, qadarallah, kita tak terjaga waktu sahur. Tapi kita dah niat. So bermakna dahlah kita tak sahur. Tapi kita teruskan saja berpuasa. Sudah barang pasti tak makan pagi. Tak makan pukul 10, tak makan pukul 11. Tapi Alhamdulillah, seperti diberi kekuatan. Alhamdulillah, perut tak sakit. Alhamdulillah, ya ada keupayaan. Ini adalah pengalaman yang mungkin pernah berlaku kepada kita, sahabat-sahabat sekalian. Kita nampak tak bendanya hampir sama, tetapi natijahnya berbeza. Keadaannya berbeza. Kenapa? Subhanallah. Niat kita tadi macam satu sistem saraf pusat, tuan-puan sekalian, yang memberikan kekuatan, perintah, arahan kepada seluruh sistem yang ada pada tubuh badan kita untuk bersiap sedia, ia menyediakan saja segala sistem tu untuk apa? Untuk merealisasikan niat tuan empunya badan tadi. Semakin halus, semakin murni, semakin luhur, semakin ikhlas niat yang kita berikan, semakin berdaya juang, semakin kuat, semakin berkeupayaan, semakin istiqamah, semakin cekal, semakin teguh. Kenapa? Ia berbalik kepada macam mana sistem saraf pusat tadi, tuan-puan sekalian, yang Ustazah simbolikkan kepada niat kita dalam melakukan sesuatu.
Jadi bila kita nak bahagia, muslimin muslimat sekalian, perhalusilah niat kita masing-masing. Selagi mana kita tidak meletakkan niat kita dalam kehidupan ini hanya untuk mencari keredaan Allah Azza wa Jalla sebagai niat yang paling luhur, yang paling ikhlas, maka apa yang boleh Ustazah katakan ialah kita pasti tidak benar-benar menemui kebahagiaan dalam hidup. Bukan saja tidak menemui kebahagiaan, malah kita akan jadi lemah, tak kuat semangat, tidak ada kecekalan, selalu depression, tension, stres, berhadapan dengan apa jua keadaan kerana kita barangkali terlalai untuk memperhalusi niat dalam kehidupan dan segala kerja buat kita, biarlah niat itu benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Semakin kita memperhaluskan niat tersebut, mengikhlaskan niat tersebut, maka insya-Allah tuan-puan sekalian, Allah akan mengurniakan kepada kita kebahagiaan yang sebenar. Kita sanggup, kita boleh insya-Allah menghadapi cabaran, tribulasi kerana Allah mengurniakan bersama-sama dengan kita kekuatan dan pertolongannya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya, bahagia ni mesti berkait dengan Allah Azza wa Jalla. Kebahagiaan tidak ada pada harta, ya tuan-puan. Walaupun mungkin ya pada waktu-waktu yang seperti sekarang, ya, zaman-zaman pandemik COVID-19 ni, ada orang senang, ada orang susah. Ada orang masa pandemik COVID-19 ni pula lah meraih keuntungan. Macam-macam keuntungan, ya. Berniaga apa? Berniaga emas, berniaga sarung tangan, untung besar lah. Kesempatan yang datang, qadar Allah pada waktu pandemik COVID-19. Tapi ada orang, Masya Allah tuan-puan, dah berhari-hari dah dalam bulan Ramadan. Ya, petang saja nak pasang khemah ya untuk berniaga, nak jual burger, nak jual ayam goreng. Sebaik je khemah dipasang, lepas asar tu tuan-puan, datanglah hujan, datanglah ribut, puanlah pegang tiang khemah. Ya, lepas tu puanlah kutip balik semula, ayam goreng jatuh, kuali pun dah terlingkup, ya tuan-puan. Itu berbeza. Ada orang Allah uji dengan kesenangan, ada orang Allah uji dengan kesusahan. Tapi tak boleh kata tuan-puan, kita tak boleh nak kata, oh yang senang tu bahagia, yang susah tu sengsara. Kala, sama sekali tidak. Ya, belum tentu tuan-puan. Ya, belum tentu yang senang tadi tu bahagia dan yang susah secara fizikal kita katakan sengsara. Sebab ia terlalu subjektif. Ia kembali kepada nilai sabar dan syukur. Terlalu ramai orang-orang kaya, jutawan tapi sedang menderita kerana mereka ditimpa penyakit rasa tidak cukup. Padahal kita ni kalau tengok, banyaknya. 10 juta. Banyaknya. Kita cuma ada 10 ringgit je. Banyaknya 10 juta. Untuk orang yang ada 10 ringgit. Tapi apalah makna 10 juta untuk orang yang sudah diserang virus. Ya, rasa tidak pernah cukup. Tamak. Bakhil. 10 juta tidak pernah menjadi angka yang selesa pada mereka. Tapi subhanallah, pada orang yang ada dalam jiwanya zuhud, qanaah, tawakal kepada Allah, menyempurnakan ikhtiar dengan sabar, Masya Allah, ya tak kiralah berapa angka pun yang ada dalam poket, dalam akaun bank, subhanallah, tetap rasa bahagia kerana pergantungan dengan Allah Azza wa Jalla. Kat sini ya sahabat-sahabat, satu perkara yang Ustazah nak jelaskan, kita jangan terlalu melihat kepada angka. Dah banyak dalam hidup ni dengan angka. Kalau ditanya gaji 10,000 dengan gaji 4,000 mana lagi banyak? Banyak 10,000. Agak-agak mana lagi bahagia? Yang ada gaji 10,000 ke gaji 4,000? Ya, sekali pandang fair tu macam yang ada gaji 10,000 lagi bahagia. Macam-macam boleh buat Ustazah. Yang 4,000 ni kadang-kadang yang tu tak cukup, yang ni tak cukup, nak bayar tu tak sempat. Tapi tak tuan-puan, cukuplah. Cukuplah kita menilai kebahagiaan dengan angka. Ya, sebab sebenarnya sahabat-sahabat sekalian, Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya, kebahagiaan itu terletak pada keberkatan. Bukan angka. Keberkatan tidak boleh dinilai secara kuantitatif, secara angka tuan-puan.
Keberkatan adalah rahsia yang sangat ajaib. Adalah satu alam yang sangat mempesonakan dan luar biasa. Dalam kamus-kamus agama-agama lain, tuan-puan sekalian, barakah yang diajar oleh agama kita, oleh Islam, adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ia melibatkan soal itu. Tapi ia adalah satu kurniaan daripada Allah yang Maha Kaya dan kita menikmati keberkatan itu dengan bahagia, dengan manis, dengan indah. Tuan-puan sekalian, Allah Maha Kaya. Orang ada RM20 dengan orang ada RM20. Tuan-puan, orang yang ada RM2,000, andai kata Allah berakahkan hidup dia, tuan-puan sekalian, maka keberkatan itu datang dalam bentuk dia rasa cukup. Dia ada RM2,000 je. Tapi dia rasa dia dah kaya. Ya, kereta ada, kereta boleh juga. Ya, nak bayar anak sekolah, ya Alhamdulillah ada. Nak apa lagi? Nak menutup aurat? Ya ada ni tudung. Banyak dah tudung ada. Ya ada belaka. Jadi perkiraan dia bukan nak beli benda lain. Dia bukan nak beli benda lebih banyak. Dia bukan nak mengumpul koleksi. Dia bukan nak jadi golongan yang alhaakumut takatsur, dilalaikan dengan koleksi-koleksi, dilalaikan dengan ya nak itu, nak ini, mengumpul dan macam-macam lagi. Pada dia semua dah terlampau cukup dah. Ya, kita tengoklah mungkin mak ayah kita mewakili golongan yang berkat ni tuan-puan. Duduk kat kampung, alhamdulillah, ya. Contohlah ayah ustazah bagi tahu. Pesara ayah ustazah ni, pesara guru ya tuan-puan. Abah kata apa? Kadang-kadang tu sengaja je pergi kat bank. Sengaja je, tak ada kerja. Sengaja pergi kat bank, keluarkanlah RM100-200. Bukan nak pakai sangat pun, kata abah. Sengaja, lama dah tak pergi bank. Jadi pergi bank, keluar RM100-200. Tengok baki. Tengok baki tu ada lagi RM1,000-2,000 lagi. Bila masalah masuk allowance untuk orang pencen ni, kata abah. Ada je duit tu, alhamdulillah. So dengan RM100-200 tu dalam poket. Pergi kedai makan. Allahu Akbar, duduk je makan. Orang nampak je kita, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tahu-tahu yang kita makan, yang kita minum, untuk bayarkan. Duit 200 tak terusik pun. Ya, sampai kadang-kadang abah rasa malu nak pergi makan dekat kedai kopi, nak pergi makan kat restoran. Sebab apa? Sebab orang sekarang bayarkan untuk abah. Kenal abah, belanja abah. Allahu Akbar. 200 tadi dah 2 minggu tak terusik. Orang belaka yang belanja. Masya Allah, subhanallah. Tuan-puan sekalian, kita boleh habis 200 sekelip mata. Sekelip mata boleh habis 200. Bahkan tak cukup. Nak lagi 2,000, nak lagi 4,000, lagi 10,000. Kenapa? Boleh jadi orang yang ada angka yang banyak tadi tuan-puan, tapi Allah tarik keberkatan hidupnya, lalu Allah timpakan dalam hatinya rasa tamak. Tak pernah cukup, tak pernah puas, nak lagi, nak memiliki, nak menikmati. Ya, lepas tu Allah datangkan kesibukan pada dia untuk explore, nak itu, nak ini, mana design baru, mana yang outdated, mana yang up to date. Penat tuan-puan, penat. Kalau Allah nak tarik keberkatan tu macam-macam jalan cara Allah tarik tuan-puan. Tahu-tahu kita duit kita beratus-ratus ribu, macam tu je hilang. Habis macam tu je, tak nampak pun. Tapi subhanallah, orang kan, cepat, jarang, sedangkan tanam, biar kamu simpan duit kamu di sisi Allah Azza wa Jalla, Allah akan suburkan. Subhanallah, walaupun kita tanam RM10 tuan-puan, Allah akan suburkan sekurang-kurangnya 10 kali ganda sampai 700 kali ganda, bahkan boleh lebih banyak daripada itu. Besok akhirat, kat dunia dapat berkat, akhirat kita akan jumpa balik dengan modal yang kita tanam. Masya Allah, dahaga terpulang Allah, sahabat-sahabat sekalian, untuk memberikan berkah pada hidup kita. Siapa yang beroleh keberkahan tadi, pasti insya Allah dia akan bahagia. Sebab itu jangan ukur kebahagiaan dengan wang ringgit. Ya, dengan isteri cantik ke apa, macam-macam lah kita nak ukur kan. Dengan pangkat lah, kuasa lah, Masya Allah, kuasa sangat melelahkan. Tuan-puan tahu orang yang diberikan kuasa, kalau diberikan kuasa dan Allah tidak berkati kuasa tersebut, dia tidak pernah rasa cukup, bahkan dia terus berfikir bagaimana untuk menggunakan kuasa.
Walaupun dia terpaksa membelanjakan ratusan ribu, bayar sana, rasuah sana, nanti pemilihan kuasa dia tidak dicapai. Puan-puan rasa hidup macam tu senang ke? Bahagia ke hidup macam tu? Allahu Akbar. Sama harta duit dan duit tu pula tak tahu datang daripada sumber mana. Sumber haram pun sapu, sumber syubhah pun ambil. Lagi merana, lagi menderita. Sebab itu tidak diukur kebahagiaan dengan kekuatan, dengan pangkat, dengan harta, dengan keduniaan, dengan kebendaan. Kalla, sama sekali tidak. Kebahagiaan adalah pencapaian takwa dalam hati kita. Semakin takut kita kepada Allah, semakin ikhlas kita dalam segala amalan kehidupan kita, insya-Allah Allah akan berikan kepada kita kebahagiaan. Yang kedua, muslimin muslimat sekalian, kebahagiaan kita adalah dengan jalan mempertingkatkan ilmu. Pertingkatkan ilmu. Ya, kita yang jadi tak bahagia ni sebab tak faham-faham. Bila tak faham, tak jelas. Bila tak jelas, maknanya ragu. Sahabat-sahabat duduk dalam keraguan, bahagia tak? Berfikir-fikir je kan bila ragu kan, ya. Contohnya lah, sebenarnya nak bagi contoh ya. Katalah kita suami isteri ni, suami kita ajak pergi mana? Pergi, Allahumma salli ala Muhammad, pergi nilai. Pergi nilai. Kan, ya, pergi nilai. Kata suami kita, jom temankan abang, kita nak pergi nilai. Ya, kawan abang dulu sekolah menengah, anak dia nak kahwin. Kita tanya siapa kawan abang nak kahwin? Nama Yaakob, dia kata. Bila sampai perjalanan nak pergi, kita tanya, bang nilai tu kat mana? Kata suami kita, alah kat nilai lah. Nanti kita tengok je lah mana-mana rumah tu. Tu rumah dia lah tu. Boleh semudah itu kita berikan satu kesimpulan, benda tak jelas. Bila sampai kat nilai, masuk perumahan tu nampak kemah, suami kita suruh kita turun. Tanya, ni cukup ke tak? Bukan kita turun, kita turun. Ya? Kali pertama boleh lagi nak turun tanya, minta maaf tanya, ini rumah Tuan Yaakob ke? Oh tak, ini rumah Halim, dia kata. Kita masuk balik kereta. Bang, bukan bang, jalan lagi, tengok kemah lagi, turun lagi. Ni rumah Yaakob ke? Tak, ni rumah Haji Sufian. Masuk balik. Tuan-puan bayangkan lepas tu jadi apa? Bergaduh tak agak-agak? Ke bertambah bahagia? Ya Allah, bahagianya abang buat saya macam ni. Ataupun menderita habis-habisan. Boleh bergaduh. Dah lah perut lapar, tak dapat makan, tak jumpa rumah. Lepas tu terpaksa balik pula, kat rumah pula tak masak. Lagilah bertimpa-timpa lah masalah dia. Ya, sebab apa? Sebab kita buat sesuatu yang tak jelas. Kita punya waste pun dia nak alamat yang jelas ni. Mana boleh kita kata nak ke nilai? Ke mana dia hantar? Sampai kat border nilai, dia kata kamu dah sampai dari kat destinasi. Rumah tak nampak lagi ni. Benda tu nak kena jelas. Jadi sahabat-sahabat, mencari ilmu memberikan kejelasan kepada kita. Kita faham, kita jelas apa tujuan hidup, nak hidup bagaimana, apa manual hidup, apa Al-Quran kata, apa yang Allah nak pada kita. So dengan kejelasan dan kefahaman itu, kita akan bahagia. Yang ketiga, kuasai nafsu. Telah Fauzan jelaskan tadi, yang berkait dengan definisi yang dibawakan oleh Imam Al-Ghazali. Kuasai nafsu kita, tuan-puan sekalian. Latih dengan puasa, latih dengan sedekah. Kalau tak, dua ini memang latihan tuan-puan, iaitu puasa dengan sedekah. Antara latihan yang kuat untuk melatih nafsu kita supaya sesuai dengan apa yang Allah redha dan Allah suka. Yang keempat, muslimin muslimat sekalian, melaksanakan tanggungjawab. Tuan-puan, tahu tak kenapa kadang-kadang kita rasa resah, gelisah, bila tanya tak tahu tapi tak sedar hatilah, ya, murunglah, sedihlah. Sebenarnya kadang-kadang perkara itu sangat berkait dengan amanah dan tanggungjawab yang Allah berikan kepada kita. Kita boleh saja buat tak tahu je pasal nafkah keluarga. Seorang suami pekakkan telinga, tak payah ambil tahulah pasal nafkah keluarga, makan-makan tak makan sudah. Kita boleh buat macam tu tuan-puan kalau kita tegarlah, ya. Tapi kita tidak boleh menipu bahawa hati kita akan menderita dan tidak bahagia. Kita dapat melihat bagaimana isteri kita masa memandang kita, penghormatan sudah tidak ada. Kita dapat melihat anak-anak, bila mana kita berpandangan dengan anak-anak, kita dapat tengok pada wajah mereka, sudah tidak ada penghargaan pada ayah dia. Itu kita tak boleh tipu tuan-puan. Merana tau dalam hati. Kita boleh kata, alah tak apalah, tak payah keluar. Tapi siapa boleh tipu dia bahawa dia merana sebab dia tidak mati dalam rumah. Sebab dia tidak menunaikan tanggungjawab dia. Kita boleh je buat bodoh je.
hayya 'alas solah, suruh semayang, tak semayang, tipu-tipu lagi semayang. Tapi tuan-puan, kita lihat tipu diri kita sendiri. Kita telah mengabaikan amanah dan tanggungjawab sebagai hamba Allah. Apa yang akan berlaku dalam diri kita? Kesakitan, penderitaan. Sebab apa? Sebab kita telah melonggarkan, meninggalkan amanah dan tanggungjawab tadi. Seorang ibu, walaupun dia penat, dia letih, buat itu, buat ini, berkorban, begitu, begini. Tapi subhanallah, Allah berikan dia kebahagiaan. Walaupun dia penat, walaupun dia berjauhan, walaupun macam-macam walaupun tuan-puan, tapi alhamdulillah hatinya lapang, hatinya tenang. Sentiasa terasa Allah dekat dengan dia. Sentiasa terasa Allah bantu dia. Kenapa? Sebab dia sedang berusaha untuk menunaikan amanah dan tanggungjawab sebagai seorang ibu. Walaupun terpaksa berkorban, tapi Allah kirimkan kebahagiaan. Banding dengan seorang ibu yang lepas tangan, tak didik anak betul-betul, ya, tak fikir pasal mengaji Quran anak, tak kenalkan anak pada Allah, yang dia tahu, ya, bersukaria sahaja. Memang kita nampak macam urusan dia senang. Ya, pembantu rumah dia 5, tukang kebun dia 3 contohnya. Tapi percayalah tuan-puan, dia tak boleh tipu diri dia sendiri. Dia tak boleh tipu diri dia sendiri bahawa dia telah mengabaikan amanah dan tanggungjawab yang telah Allah berikan. Walaupun nampak macam dia senang lenang, macam dia lebih banyak berehat daripada ibu yang berkorban, ibu yang berusaha tadi, tapi kebahagiaan tidak Allah berikan kepada yang mengabaikan tanggungjawab. Sebaliknya, Allah akan mengirimkan kebahagiaan kepada yang menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Dan yang kelima, sahabat-sahabat sekalian, jalan untuk kita bahagia adalah dengan melakukan penyucian jiwa. Ya, bersihkan hati, mohon ampun kepada Allah daripada dosa dan maksiat yang telah kita lakukan, dan menjadi tanggungjawab kita untuk menanam dalam hati kita nilai-nilai mahmudah, nilai-nilai kebaikan, sabar, taqwa, tawakal, rindu pada Allah, ya, zuhud, qanaah. Semakin banyak nilai kebaikan yang Allah redha yang kita masukkan, yang kita tanamkan dalam jiwa kita, semakin besar kebahagiaan kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ustazah mengakhirinya dengan satu kata-kata hikmah. Seseorang pernah ditanya, ya, bertanya kepada seorang syekh, sebanyak mana aku nak baca Quran? Ini contoh macam bulan Ramadan ni kan, ni nak baca sejuzuk ke ustazah? Nak baca 5 muka surat ke macam mana ustazah? Kadang kita tanya macam tu kan, ya. Lalu seorang tu tanya pada seorang syekh, sebanyak mana aku nak baca Quran? Lalu syekh itu menjawab, sebesar mana kebahagiaan yang kamu harapkan. Okey? Sebanyak mana kamu nak baca Quran? Jawapannya adalah sebesar kebahagiaan yang kamu harapkan. Makin besar kebahagiaan yang kita harapkan, di dunia kita nak bahagia, akhirat kita nak bahagia, maka semakin banyaklah kita baca Quran. Semakin banyaklah kita belajar memahami Quran, dan semakin tekunlah kita untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ustazah mendoakan agar seluruh warga KWAP sentiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, dicucuri rahmat dan nikmat oleh Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.